Betul. Kerajaan tidak mengiktiraf mana-mana keputusan, mana-mana negara, termasuk Amerika Syarikat, yang mengenakan sekatan atau sanction secara unilateral. Kita hanya mengiktiraf keputusan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang dibuat apa yang disebut sebagai multilateral. Jadi tentunya kita pertama tidak bersetuju dengan cara dan dibuat oleh Amerika Syarikat. Keduanya, dia tidak mempengaruhi dasar dan keputusan kita. Dan sepanjang semalam, saya menghubungi beberapa negara sahabat dan negara Islam yang memberikan pendirian yang sama bahawa kita tidak mengiktiraf. Ya. Sebab itu, soal pertama, hubungan dengan Hamas kita teruskan dulu dan sekarang. Dan kita tidak menganggap menghukum Hamas sebagai badan pengganas. Dan kita beri perbandingan dan rasional yang jelas seperti mana juga Mandela dan ANC yang dijajah melalui program apartheid, dan di sini Palestin yang dijajah dengan dasar apartheid, dengan ethnic cleansing dan sekarang dengan genocide. Jadi oleh demikian, apa yang berlaku adalah hak legitimate yang sah perjuangan rakyat Palestin, dan itu menjadi dasar kita. Malah saya dengan izin menambah bahawa walaupun kita tidak perakui statut Rome, maknanya kita tidak boleh bawa kes ini kepada International Criminal Court, tetapi arahan kita jelas. Kita akan memberi sokongan pada mana-mana negara termasuk Palestin dalam membawa kes Palestin dan penjajahan dan kezaliman dan penindasan ke atas rakyat Palestin. Ya. Seperti mana dalam kes Rohingya, ya, walaupun kita tidak ada hak bawa. Tetapi selain daripada itu juga, kita ada tindakan dengan International Court of Justice. Ya. Ada, maaf, yang Rohingya itu International Court of Justice. Kita mampu meneruskan. Dalam International Court of Justice, di bawah pentadbiran saya, dengar, supaya jangan Ketua Dewan Ulama guna harakah mengkaitkan saya dengan Israel. Itu satu kenyataan yang biadab, yang melanggar tata susila. Fitnah yang guna serban tidak sah, dan saya bantah sekera-keranya. Kalau diulang, saya akan ambil tindakan keras terhadap sesiapa yang menggunakan begitu. Ini yang saya sebut membina mahligai atas pusara. Orang mati dan kita kerja setiap hari. Bawa kes ini, minta OIC adakan sidang. Bawa China, Rusia, Brazil dan Ireland, Bolivia, bincang dengan Kishida, Jepun, dengan Rutte, Netherlands, dan minggu ini dengan naib Presiden China. Tapi sewenang-wenang berikan hukuman biadab dan kurang ajar untuk baik. Saya nak sebut ni ICJ. Ini bawah saya sebagai Perdana Menteri. Bulan Julai 23. Julai 2023. The Hague. Ya. Isu rakyat, isu hak Palestin dibawa. Dan kita Malaysia walaupun tidak membawa, menyokong apa yang diambil oleh Palestin, membuat kenyataan, memberi bukti, menyokong tindakan Palestin. Bila? Julai 2023. Faham sikit dalam hal ini. Jangan permainkan sebagai bahan politik. Pada kerana hal ini semua tak kira parti harus bersama memberikan sokongan supaya rakyat Malaysia dan dunia tahu Malaysia satu suara menyokong perjuangan rakyat Palestin. Baik. Dan ini pendirian yang dibuat supaya jelas kepada kita. Ya. Macam walaupun saya katakan tadi, ya, Amerika buat keputusan, itu unilateral. Kenyataan kita tidak bersetuju. Keduanya tidak mengesankan. Dan saya dah beritahu, saya tidak terima apa-apa ugutan. Tidak akan menerima kalau bila ada ugutan. Termasuk ini. Ini maknanya memberi amaran kepada mana-mana negara. Tetapi tindakan bagi kita unilateral tidak sah kerana kita sebagai anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu hanya mengiktiraf keputusan Majlis Keselamatan PBB. Ya, apakah perkataan biadab dan kurang ajar boleh digunakan dalam Dewan mulai sekarang?
Boleh. Kalau baca kenyataan, saya minta beluran baca Harakah. Gambar saya dengan bendera Israel belakang. Ya, saya bawa. Perkataan biadab dalam tu tak boleh guna. Mana boleh? Dewan Ulama cakap macam itu. Cakap pasal tersebut, Islam. betul. Perkataan tersebut. Bawa bantahan, boleh bawa pada ni. Baik, yang dalam tersebut tu dia echo apa yang tertulis dalam surat khabar. Itu saja. Bukan bahas. This ruling boleh disalahguna dalam Dewan nanti Yang Berhormat. Ya. Macang, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Tambun atas penerangan yang bersemangat dan saya setuju dengan pendirian Yang Berhormat Tambun. Seperti mana yang diucapkan oleh rakan kita Presiden Recep Tayyip Erdogan tempoh hari, Hamas bukanlah sebuah pertubuhan pengganas, malah Hamas adalah kumpulan pembebasan. Tapi Yang Berhormat, kalau kita lihat di Malaysia, saya dah bagi tahu pada Menteri Komunikasi minggu lepas, banyak media-media tempatan kita dalam Mandarin, dalam bahasa Inggeris masih menggunakan Hamas sebagai militan, teroris. Saya minta Yang Berhormat tegur, ambil tindakan editorial ke atas media-media yang menyalahlaporkan ini. Sebab ini pendirian kerajaan, pendirian Yang Berhormat. Jadi minta respon Yang Berhormat tentang naratif ini. Terima kasih. Silakan. Saya setuju bahawa media kita dan seluruh negara, sebab itu dalam jawapan saya minggu lalu, saya sengaja kaitkan tentang kedudukan Kristian yang menjadi mangsa keganasan Yahudi, supaya orang-orang rakyat Malaysia tahu sama ada orang Islam atau bukan Islam, termasuk Kristian, bahawa usul ini adalah isu kemanusiaan, kezaliman yang dilakukan. Jadi oleh berkait dengan gesaan Yang Berhormat, saya setuju untuk mengingatkan rakyat, semua media, bahawa ada yang dikatakan legitimate, ya, maknanya yang hak asas. Mana-mana negara yang dijajah, yang dizalimi, berhak. Seperti mana contoh terbaik adalah ANC, African National Congress, semasa dituduh teroris, marhum Tunku Abdul Rahman memberi sokongan kepada ANC sehinggalah berterusan. Dan kalau kita buat kenyataan menyokong ANC ini, pemimpin-pemimpin sebelum saya, ya, itu tidak mengiktiraf kenyataan dunia barat bahawa Mandela itu kepala teroris, pengana. Jadi untuk Malaysia saya setuju. Harus ada kesedaran ini supaya semua media faham kegelisahan dan sensitiviti rakyat dan mengiktiraf hak rakyat Palestin untuk berbantah dan bertindak, kerana saya selalu ungkapkan yang dispossession, tanah, harta, maruah, itu terus diperkosa dan dihina. Jadi ada hak mereka untuk bangkit. Terima kasih. Ipoh Timur. Terima kasih Tan Sri Speaker. Yang Berhormat Perdana Menteri, saya nak mohon bertanya. Kita tengok di berita antarabangsa bahawasanya rakyat di negara-negara yang selaku pelaku negara atau kerajaan mereka sekarang masih enggan nak menerima bahawasanya Israel sedang melakukan jenayah peperangan dan humanitarian. Tetapi rakyat mereka macam di UK, ratusan ribu turun jalan raya. Kita tengok ada tindakan yang telah dibawa ke cabang penghakiman di peringkat antarabangsa. Kita tengok ada pelaku negara seperti Ireland dan juga Espanyol di peringkat Eropah yang sudah bangkit menyuarakan secara lantang bantahan terhadap apa yang sedang dilakukan oleh Israel. Adakah kerajaan sedia dan sanggup menyokong usaha cabang legislatif, yakni ahli-ahli parlimen Malaysia, ahli-ahli parlimen legislatif lain untuk digembeling sekali untuk menyuarakan secara lebih lantang perlunya tindakan diambil ke atas rejim Israel yang Zionis dan zalim ini. Terima kasih Putu Bunga, dan saya setuju dan kita harus salute, hormat kepada rakyat Amerika, Eropah yang bangkit berbeza daripada sikap kerajaan mereka untuk membantah dasar negara mereka dan menyuarakan apa yang sebenarnya erti perjuangan rakyat Palestin, termasuk soal keganasan terhadap mereka,
ethnic cleansing, apartheid dan penjajahan. Ya. Dan sekarang di genocide. Malah tadi saya telah beritahu kepada Ketua Setiausaha Kementerian Luar supaya mengutus surat atas nama saya dan rakyat Malaysia mengucap tahniah kepada Guterres, Setiausaha Agung PBB, kerana ketegasan beliau untuk mengenengahkan isu yang benar di kalangan yang menimpa rakyat Palestin. Saya dalam beberapa pertemuan termasuk dengan Perdana Menteri Hsien Loong Singapura, yang tentunya saya terima kasih kerana berbeza daripada pendirian yang awal, mereka akhirnya menyokong resolusi PBB. Jadi saya gunakan peluang itu selain daripada pertemuan empat mata membincangkan, menyatakan penghargaan sekurang-kurangnya ada pendirian menyokong usul PBB. Yang kedua dengan Mark Rutte, Netherlands, yang mewakili pandangan Eropah, dan saya terangkan pendirian kita. Jadi itu dari segi diplomasi saya rasa penting, sebab bila menjelaskan dan saya beritahu, saya akan umumkan kepada rakyat pendirian kita, menyampaikan kepada Netherlands dan meminta beliau berbincang dengan teman-teman dia di Eropah supaya janganlah kezaliman dan keganasan terhadap Palestin diteruskan. Paling akhir dengan Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepun. Kerana Jepun mengambil tindak pendirian yang tegas bersama Amerika Syarikat menghukum Hamas sebagai teroris. Saya bincang dengan dia dan mengatakan bom yang dilempar di Gaza itu lebih parah daripada kesan bom Hiroshima. Saya kata, my dear Prime Minister, you can understand dengan izin the concern, the frustration and the anger of many people, and in Malaysia, Muslims and non-Muslims alike, utter disgust. Jadi dia bagi tahu pada saya, baik Prime Minister, saya akan cuba bawa. Jadi bila dalam kenyataan bersama usul, saya beritahu dia, saya akan sebut terima kasih kepada Jepun kerana kurang-kurangnya sekarang setuju supaya dihentikan serangan, dan keduanya mengambil segala langkah untuk menambah bantuan kepada Palestin. Jadi hubungan seperti ini saya anggap penting, bukan bermakna kita jumpa dia, kita setuju dengan dia. Malah saya gunakan peluang. Sebab itu semua pertemuan ini saya mula dengan pertemuan empat mata. Walaupun dengan Jepun 6 sebab ada penterjemah. Tetapi saya gunakan peluang itu menjelaskan pendirian Malaysia bahawa kezaliman ini tidak diteruskan. Dan dengan Jepun itu menarik sebab saya bangkitkan. Saya kata, saudara Perdana Menteri tahu kesan daripada bom Hiroshima. Dan sudah boleh bayangkan bahawa yang berlaku di Gaza itu lebih parah daripada Hiroshima. Seri Terima kasih, Mas. Terima kasih Tuan Seri Yang Dipertua. Saya ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat di atas ketegasan yang terhadap dalam Yang Berhormat dalam isu Palestin, yang sebenarnya sejak daripada dulu lagi Yang Berhormat dikenali sebagai seorang yang tegas dalam isu Palestin. Cuma saya ingin bertanya beberapa persoalan Yang Berhormat. Pertama berhubung dengan kenyataan Menteri Yang